Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan lipat kurnianya maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan jangan sekali-kali kita lupa untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Kerana kita ni manusia yang sangat lemah, yang sangat-sangat memerlukan keampunan dari Allah Ta'ala. Pada video-video saya yang lalu, saya telah menceritakan secara ringkas tentang bagaimana kita mengenal Allah. Tentang zat, sifat, asma' dan af'al. Maka bolehlah rujuk balik kepada video-video saya yang lalu. Allah Ta'ala memberitakan tentang dirinya melalui Quran dan hadis. Itulah tempat ataupun punca kita untuk mengenal Allah. Maka kita boleh rujuk pada Quran hadis mengikut penjabaran ulama-ulama tabar yang tahqiq. Baik. Zat Allah Ta'ala itu bukan jirim, bukan jisim, bukan benda yang bertungkul atau tidak bertungkul. Dengan arti kata yang lain, selagi namanya benda ataupun ghairullah ataupun selain daripada Allah, itu bukanlah zat Allah Ta'ala. Maka zat Allah Ta'ala ni kita tidak boleh lihat dengan mata kepala secara tabi'inya, tetapi boleh dilihat dengan mata hati secara maknawi. Dengan arti kata, selain daripada Allah Ta'ala, bukanlah zat Allah Ta'ala. Ataupun segala makhluk yang berjirim, berjisim, bertungkul, bukanlah zat Allah Ta'ala. Bukan zat Allah Ta'ala. Sifat adalah qaim dengan zat. Ia berdiri di atas zat. Ia tidak bercerai tanggal dengan zat. Maka apakah kita boleh melihat sifat Allah Ta'ala dengan mata kepala tabi'i? Jawapannya sama, tidak boleh. Kerana sifat itu qaim dengan zat. Apabila zat itu gaib pada mata kepala tabi'i, kerana ia bukan jirim, bukan jisim, bukan benda, maka sifat pun turut gaib, tidak boleh dilihat. Kenapa saya bawakan perkara ini di sini? Kerana banyak dakwaan di media sosial yang mengatakan sifat boleh dilihat. Mereka mengatakan zat tidak boleh dilihat, tetapi sifat boleh dilihat. Kerana alam inilah sifat Allah, kata mereka. Maka dakwaan ini tidak benar. Kerana apa? Mustahil zat itu gaib pada mata kepala tabi'i. Sifat itu tidak gaib. Mustahil. Sifat itu akan gaib juga bersama-sama dengan zat. Tidak boleh dilihat oleh mata kepala tabi'i. Baik. Jadi, bagaimana kita nak mengenal zat? Adakah boleh dengan melihat sifat? Tidak boleh. Kerana sifat itu gaib juga dengan zat. Maka kita mengenal zat yang bersifat dengan segala sifat kamalat itu melalui bekas af'alnya. Af'al Allah Ta'ala itu, bekas af'al Allah Ta'ala itu adalah alam sekeliling dan diri kita. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran, mengatakan mafhumnya, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan barang di antaranya. Dan lagi, dan pada diri kamu itu mengapa kamu tidak lihat. Jadi dua ayat ini adalah dalil kita mengenal zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan kamalat itu melalui bekas af'alnya. Dalil ini boleh rujuk balik dalam Quran, boleh cari. Baik. Jadi kita tidak boleh mengenal Allah Ta'ala dengan sifat, kerana sifat itu pun gaib. Jadi Allah Ta'ala
mentajalikan sifatnya melalui bekas afalnya. Contohnya diri kita. Ya. Diri kita ini zat makhluk yang baru, yang bersifat dengan 7 sifat. Ya, 7 sifat. Mendengar, melihat, kata-kata dan sebagainya. Jadi kita ini makhluk yang bersifat. Ya, makhluk yang bersifat, yang mana kita ini adalah bekas perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu terbit daripada sifat kudrat yang muafakat dengan iradat. Ya. Jadi artinya kita mengenal Allah Ta'ala melalui bekas perbuatannya. Mengenal Allah Ta'ala itu wujud, ya, dengan wujudnya kita. Mengenal Allah Ta'ala itu sedia dengan baharunya kita. Mengenal Allah Ta'ala itu berkudrat dengan lemahnya kita. Dia begitu. Ya. Jadi maknanya kita tidak boleh mengenal Allah melalui sifatnya, tetapi mengenal melalui perbuatannya, melalui bekas hasil ciptaannya. Ya. Ini kita faham baik-baik supaya kita tidak keliru. Kita kata mengenal Allah Ta'ala mengenal zat Allah Ta'ala melalui sifatnya, sedangkan sifat itu ghaib bersama zatnya. Cuma kita boleh kata kita mengetahui Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kamalat melalui apa yang Allah Ta'ala beritakan ataupun kabarkan kepada kita melalui firman-Nya, Quran dan hadis. Itu saja. Ya. Jadi ini kena faham baik supaya kita tidak keliru, ya, dalam memahami tauhid, dalam memahami untuk mengenal zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kamalat. Ya. Yang penting kita hendaklah mengaji sifat 20 dengan guru-guru muktabar melalui kitab-kitab muktabar, ya, supaya kita faham. Ya. Baik, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.